Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak buat kerja-kerja yang simple sangat. Memandangkan hari pun agak panas. Walaupun panas, alhamdulillah, bersyukurlah kita pada hari ni. Kita nak buat kalau tuan-tuan nampak ni pasu ni kan. Pasu ni dah sebelum ni dia dengan saya tanam dengan apa nama dia? Sweet basil lah, sweet basil. Tapi sweet basil ni dah nampak macam dah matilah, dah tak cantik. Jadi rasa dia, walaupun ada anak-anak dia lah, nampak kan, ada anak-anak pokok tu, biji-biji benih ni, tapi saya rasa saya nak tukar lah pasu ni. Jadi kita ada banyak ni pokok mulberry. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 polybag yang saya semai, sengaja saya semaikan. Siapa datang sini nanti saya bagi je, tak ada intention pun nak jual ke apa. Ada yang datang beli, ada yang datang memang ada yang beli lah, tapi tak adalah nak beria nak jual ke apa kan. Cuma saya perasan, sekejap ni saya ambil lagi. Macam pokok mulberry ni, dia kecil-kecil macam ni dia dah start buah. Jadi saya rasa adalah lebih baik kalau saya tanam dalam pasu dan saya boleh kongsikan kepada contohnya orang suka berkebun tapi ruangan dia had dan dia tanam dalam pasu saja. Jadi untuk hari ini kita punya aktiviti adalah kita nak clearkan apa yang ada dalam pasu ni, kita gemburkan balik tanah dia, kemudian kita masukkan dengan anak pokok mulberry ni. Alright. Okey. Yang untuk yang ni bau dia still ada. Jadi saya kena bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya pembuka tayar ni, tapi disebabkan itu ni ada, itu salah kita gunakan kan. Okey, ni akar daripada Thai basil tu. Okey, akar ni sebenarnya kalau saya lebih suka macam biar je dalam ni. Cuma kalau macam daun-daun ataupun rumput-rumput yang ada ni, kita kena keluarkan lah, walaupun benih tu kita tak nampak kan. Okey, ni kita keluarkan. Kau nampak kan? Semua ni. Okey, sebelum ni tanah ni kita boleh gunakan balik, jangan dibuang pula tanah ni. Okey, jadi kita alright, ni saya letakkan tepi dulu. Okey, ni nanti kita akan masukkan dekat tong kompos ke apa ke. Okey, tanah ni adalah tanah hasil tanah hitam yang saya beli dan tanah kompos di tempat saya ni, di kebun saya ni. Kalau tuan-tuan tengok memang colour dia amat hitam, dan selalunya definition orang ni kalau tanah tu hitam maknanya tanah tu baik lah. Selalunya begitulah, tapi sebenarnya tak semestinya. Kadang-kadang kalau tanah hitam dia bukan sebab dia banyak durian, dia sebab tanah tu terbakar ataupun tanah dibakar lah. Ada kalanya begitu. Okey, jadi kita dah clearkan ni. Okay, kalau ikutkan daripada saya nak alihkan yang mana, nak pilih banyak sangat pula. Okey, kena ni ikut. Inilah Okey, tanah yang ini, tanah dalam polybag ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kenapa pokok ni macam ni je tak besar? Sebab saya menggunakan tanah liat lebih banyak berbanding dengan tanah hitam ataupun tanah, selalu orang panggil tanah merah ni saya pakai tanah merah, tanah liat dan juga tanah hitam. Tanah hitam tu portion tanah liat tu saya letak 3, tanah merah 2, tanah liat 1. Dia boleh membesar, tapi kita kena tengok dia punya kekeringan. Kita boleh tengok kalau tanah tu terlalu keras, kita kena siram immediately. Dan kita pantau dia punya kelembapan tanah lah. Okey, macam ni. Ini kerja ni senang je hari ni. Cuma saya nak beritahu, sebenarnya kita boleh tanam pokok mulberry ni dalam pasu. Okey, saya dah buat macam satu, gelap yang tak nampak dia buat macam satu lubang kat sini, macam space lah, space untuk pokok ni masuk lah. Okey, dan saya dah pastikan yang ni insyaAllah dia akan lebih besar, sebab tanah ni cukup perui nampak? Perui sangat. Perui ni maksudnya dia ada ruang untuk ataupun akar tu nak membesar lagi lah. Okey, polybag jangan buang, polybag kita boleh guna balik. Okey, kelazimannya selalunya kita sebenarnya bila kita nak alihkan ni, kita nak alihkan pokok, kita kena make sure dua benda. Satu, kita kena lembapkan tanah yang ni, yang dalam polybag ni. Satu lagi, kita kena lembapkan tanah yang kat sini. Okey, jadi sebentar saya ambil air dulu, saya lembapkan kat sini, saya lembapkan kat sini Okey, ini adalah air daripada kolam saya sebelah ni, kolam tadahan ataupun kolam
Kalau ikan nak kata, kalau ikan tak ada saya beli ikan sangat, saya cuma nakkan air sebenarnya. Bila hujan, air tu akan berada kat situ lah, untuk kebaikan saya juga. Tadi lah saya gunakan air daripada pilih air ke apa kan. Okey, jadi kita lembapkan dulu. Sebaiknya adalah kita sebelum nak alihkan tu, kita lembapkan dalam 15 minit kan tu kan. Kita pastikan, sebab kita tak nak ada akar yang tercedera. Akar ni kita boleh potong, tapi kita tak naklah dia punya persen untuk akar tercedera tu besar sangat sehingga mengganggu pertumbuhan pokok nanti. Okey, macam ni saya perlukan tanah tu, dan kemudian saya akan letak air kat sini lah, sini. Right, gaul sikit. Kita gaul sikit kat sini. Dan alhamdulillah, kemudian kita ambil pokok ni, kita keluarkan ni. Tu dia, alhamdulillah. Baik. Okey, ada sesetengah daripada pekebun, dia akan, masa dia tarik, dia alihkan pokok tu, dia akan potong tanah tu. Dia akan potong tanah tu bagi akar tu pendek sikit. Tujuan dia untuk nak menggalakkan pertumbuhan akar sebenarnya, bukan nak mencederakan pokok ke apa. Sebenarnya dia nak menggalakkan akar. Okey, macam ni dia, macam saya kata tadi, dia hasil daripada tanah liat. Okey, kalau tengok akar dia ni tadi memang tak membesar mana pun, sebab tanah tu dia sengaja saya padatkan biar dia jangan besar sangat. Kalau dia besar sangat dalam waktu yang pendek, jadi amat tak sesuai lah kalau saya tanam dia dalam polybag. Okey, jadi ni dah okey ni, kita masuk macam ni. Jadi buat masa yang ni, buat masa yang selepas saya alihkan ni, siramkan air penuh dulu. Baik, bagi dia boleh berdiri sikit. Okey, sepanjang tempoh yang ni kita kena make sure air yang turun okey, air yang mengalir, air bila kita siram, kita kena make sure dalam ni air dia turun dan tidak bertakung. Itu perkara pertama lah. Okey, macam ni, alhamdulillah. Okey, semua turun lah. Okey, bila kita dah alih ni, selalunya saya akan buat kerja mengalihkan anak pokok ni di belah waktu pagi betul, ataupun di belah waktu lewat petang, untuk mengelakkan daripada pokok hilang sumber kelembapan dan sumber air yang sangat cepat lah, sangat drastik. Nanti pokok terkejut, pokok mengajuk, mula layu, dan kita pelik lah kenapa dia layu kan. Jadi untuk yang ni saya akan letak dahulu di tempat yang betul-betul redup, sebab petang kalau ikutkan saya punya kebun ni, matahari datang dari sana. Jadi saya akan cuba alihkan dia ke garaj depan lah, atau ke pondok saya, untuk mengelakkan daripada pokok ni terkejut disebabkan air tersejat daripada tanah. Itu saja pengurusan untuk hari ini, senang saja. Okey, pokok mulberry boleh tanam dalam pasu, jangan risau, banyak lagi tanaman yang boleh tanam dalam pasu. Pokok mulberry juga kalau tuan-tuan tanam dan minat sekiranya macam contoh macam saya punya kebun, saya suka tanam pokok yang boleh memanggil burung. Memang saya sengaja lah. Jadi contohnya saya ada tanam pokok tin ni memang burung suka. Masak dia ambil. Kalau kita nak untuk kita punya, kita bekaskan lah, kita letak dalam kurungan ke apa kan. Tapi kalau macam pokok mulberry ni pun boleh memanggil juga burung gitu. Jadi kita seronok lah, ada burung, ada apa lagi, ada banyak lah. Tapi kalau ada pagi-pagi kita dengar burung datang apa semua, ada kadang burung singgah buat sarang, seronok lah. Jadi kita bersama-sama lah dapat rasa dia punya feel tu kan, feel. Okay, tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya yang amat ringkas ni. Minta maaf lah tak banyak benda yang saya boleh kongsikan, tapi saya harap benda yang sikit saya dapat kongsikan ni memberi manfaat atau memberi semangat kepada tuan-tuan dan puan. Kepada siapa yang berminat sangat nak berkebun tapi space tak ada, jangan lupa korang boleh gunakan pasu, boleh gunakan bekas. Terpulanglah selagi kalau nak buat. Kalau tak nak, banyaklah alasannya. Okay, tuan-tuan dan puan, saya adalah Akmal, pekebun kecil berjiwa besar dari Kebun Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.